Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada pelajaran sirah kita. Kita akan baca sambungan pelajaran yang lepas, iaitu layanan orang Yathrib Madinah. Unit 3 tu kita sambung pada tajuk perjanjian Aqabah yang kedua. Sebelum perjanjian Aqabah kedua, dia ada perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah yang pertama pada musim haji tahun ke-11 kenabian. Perjanjian Aqabah kedua berlaku pada musim haji tahun ke-13 kenabian. Ini berlaku perjanjian Aqabah kedua. Nombor 1. Pada musim haji tahun ke-13 kenabian, iaitu tahun selepas 13 tahun menjadi nabi, 70 orang lelaki dan 2 orang wanita Muslim penduduk Yathrib telah berjumpa dengan Rasulullah SAW secara rahsia. Mereka membawa pesanan masyarakat Yathrib agar Rasulullah SAW datang ke Yathrib untuk mengajarkan tentang Islam. Persetujuan Rasulullah SAW untuk berdakwah ke Yathrib membawa kepada terbentuknya perjanjian Aqabah kedua. Itu perjanjian Aqabah kedua. Penduduk Yathrib nama-nama Madinah. Ketika musim haji, ramai orang pergi ke Mekah. Sebelum Islam pun dah ada orang pergi ke Mekah untuk buat haji. Tapi buat haji ikut syariat masing-masing lah. Jadi pada masa tu ada 70 orang lelaki dan 2 orang wanita jumpa Nabi Muhammad secara dinin dia. Dibawa pesanan orang masyarakat Yathrib supaya Rasulullah datang ke Yathrib. Kemudian nombor 3, isi perjanjian Aqabah kedua. Perjanjian Aqabah kedua yang pertama, penduduk Yathrib bersedia menerima dan melindungi Rasulullah SAW sebagai pemimpin agama Islam. Itu isi perjanjian yang pertama. Isi yang kedua, penduduk Yathrib berjanji untuk berjuang dalam membela dan mempertahankan Islam. Itu isi yang kedua. Penduduk Yathrib berjanji. Yang ketiga, penduduk Yathrib berusaha menyebarkan Islam kepada saudara mara mereka. Dan yang keempat, penduduk Yathrib bersedia menerima segala risiko dan tentangan daripada musuh. Itu dalam isi perjanjian Aqabah kedua tu, penduduk Yathrib berjanji dengan Nabi. Okey. Muka surat 19. Pelaksanaan perjanjian Aqabah. Pertama, Rasulullah SAW telah meminta untuk memilih 12 orang ketua dalam kalangan kaum masing-masing bagi melaksanakan isi-isi perjanjian dengan penuh tanggungjawab. Nabi panggil 12 orang ketua. Nombor 2, pemilihan ketua terdiri daripada 9 orang dari kabilah Khazraj dan 3 daripada kabilah Aus. 3. Setelah sempurnanya perjanjian Aqabah kedua, Rasulullah SAW berjaya membina asas negara Islam di Yathrib. Bila dah sempurna perjanjian, Rasulullah pun membina negara Islam di Yathrib. Kemudian hijrah Rasulullah. Nombor 1, orang-orang Quraisy berasa penyembahan berhala dan ekonomi mereka terancam apabila dakwah Islam di Yathrib semakin mendapat tempat. Nombor 2, maka kafir Quraisy bermesyuarat di Darun Nadwah merancang membunuh Rasulullah SAW pada malam penghijrahan. Pemuda Quraisy telah mengepung rumah Rasulullah SAW untuk membunuh baginda, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan wahyu bagi memberitahu Rasulullah SAW tentang rancangan jahat kafir Quraisy dan memerintahkan baginda supaya berhijrah ke Madinah. Okay. Nombor 3, Rasulullah SAW keluar daripada rumahnya ditemani Saidina Abu Bakar As-Siddiq menuju ke Gua Thur. Mereka berada di dalam gua tersebut selama 3 hari sebelum memulakan perjalanan hijrah ke Yathrib. Nombor 4, dalam perjalanan hijrah ke Yathrib, mereka berhenti di Quba selama beberapa hari dan telah mendirikan masjid yang pertama dalam sejarah Islam. Masjid tersebut dikenali sebagai Masjid Quba. Ingat. Mereka mendirikan masjid yang pertama ialah Masjid Quba.
Nombor 5, setibanya di Yathrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama orang Islam yang lain disebut dengan disambut dengan penuh kegembiraan. Dia tulis dalam buku saya tu ditulis disebut, sebenarnya disambut. Okey. Tengok dia punya carta tu, rajah tu. Catatan ringkas. Pertama, meninggalkan rumah di Mekah, kemudian bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Kemudian baru selepas 3 hari baru memulakan perjalanan meninggalkan Mekah, memulakan perjalanan ke Madinah. Kemudian selepas beberapa hari tiba di Quba, duduk di situ buat masjid, kemudian terus perjalanan tiba di Madinah. Tu di antara catatan ataupun rajah-rajah ringkas hijrah Nabi. Kemudian sekilas info bawah tu. Pada peringkat awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, baginda telah menukarkan nama Yathrib kepada Madinah. Baginda juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin ni orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah dipanggil Muhajirin. Dan Ansar ni orang yang berada, penduduk Islam yang berada di Madinah ketika itu, ataupun penduduk Yathrib. Madinah ni, Yathrib tu nama lama Madinah. Penghayatan. Hijrah bukan sekadar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain semata-mata. Tetapi hijrah juga ialah perpindahan dari satu keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik. Tu pun dipanggil hijrah. Ubah daripada satu benda yang tak baik kepada benda yang baik pun hijrah. Perpaduan dan sikap toleransi serta kerjasama amat penting untuk membentuk dan membangunkan sebuah negara. Dalam nak bentuk sebuah negara mesti ada kerjasama, mesti ada sikap tolak ansur. Toleransi ni tolak ansur. 3. Akhlak dan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin dalam membentuk masyarakat yang beriman, bertakwa dan bersatu padu perlulah dijadikan suri teladan sepanjang zaman. Hijrah merupakan sebuah perjuangan yang memerlukan pengorbanan yang ikhlas. Maknanya hijrah ni bukan suka-suka ataupun bukan boleh buat senang. Macam Nabi tinggalkan kampung halaman. Macam kita, kalau kita kena hijrah jadi satu yang baik kepada satu yang tak baik kepada yang baik, kena tinggalkan, kena korban lah. Maknanya kita suka, kita nak jadi pandai, kita kena korbankan benda yang kita suka. Mungkin kita suka main banyak sangat masa kita main game, kita tinggal benda-benda tu. Itu pengorbanan lah dipanggil. Kemudian tengok latihan. Ada 5 latihan yang di bawah tu buat dalam buku tulis. Berapa lamakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar berada di Gua Sur? Berapa lama? Jawab. Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar berada di Gua Sur selama berapa hari? Nombor 2, mengapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah? Pasal Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kenapa? Apa sebabnya? Apakah rancangan orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah? Sebelum Nabi berhijrah, apa mereka rancang kepada nak buat apa kepada Rasulullah? Nombor 3. Apakah nama masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah? Nombor 4. Dan nombor 5, bagaimanakah penerimaan penduduk Madinah ketika kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah? Apa sambutan yang dibuat kepada Rasulullah? Apakah penerimaan apa? Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi pada tajuk yang seterusnya, unit 4. Muka surat 22 nanti kita sambung. Okay. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.